tab apa? Bas, apa tu dasar sosial negara? Terdapat 5 video berkaitan dasar sosial negara. Awak mahu lihat semua ke? Okey, saya nak tengok semua video. Okey, video 1 hingga video 5 akan dimainkan sekarang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farah Nadia dan ini adalah kisah tentang bagaimana dasar sosial negara ditubuhkan. Biar saya mula dari awal. Bagi mencapai matlamat wawasan 2020, Tun Dr. Mahathir merasakan perlunya ada satu dasar sosial negara. Ini adalah sebabnya. Malaysia should not be developed only in the economic sense. It must be a nation that is fully developed along all the dimensions. Economically, politically, socially, spiritually, psychologically and culturally. Jadi jelaslah bahawa dasar sosial negara perlu digubal bagi mengimbangi kesensampingan daripada pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Oleh itu, pada tahun 2003, dasar sosial negara telah dilancarkan. Ini adalah definisi bagi dasar sosial negara. Dasar sosial negara adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Ini pula adalah matlamat bagi dasar sosial negara. Ia bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. So, setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat, berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat wawasan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah Nur Ain binti Muhammad Nordin. Bagi merealisasikan pelaksanaan, terdapat strategi-strategi di bawah dasar sosial negara. Jadi, Majlis Sosial Negara ditubuhkan di peringkat persekutuan sebagai jentera penyelaras pelaksanaan. Badan tertinggi iaitu Majlis Sosial Negara akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan keanggotaannya yang terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet yang berkaitan dengan sektor sosial, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pembangunan masyarakat ini pula ia bertindak sebagai urus setia. Majlis Sosial Negara ini akan dibantu oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Sosial Negara dan Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosial Negara di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri dan daerah, struktur yang sedia ada iaitu Majlis Pembangunan Negeri, Jawatan Kuasa Pembangunan Negeri dan Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Daerah. Ia akan digunakan bagi menyelaras perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program dan aktiviti-aktiviti sosial. Objektif dasar ni terbahagi kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus. Yang ingin saya membicarakan di sini berkaitan dengan objektif umum. Objektif umum ni adalah menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta dapat menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Akira dari DPS Setori akan menerangkan tentang objektif khusus dalam dasar sosial negara. Objektif yang pertama ialah memastikan perubahan asal individu, keluarga dan penduduk. Yang kedua, membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Antara strategi bagi mencapai objektif yang pertama ialah mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat agar dapat menyertai kepulan asal kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara. Saya itu memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan serta dapat menyertai kepulan asal sepanjang hidup tidak terfikir dan tersisih daripada arus pembangunan. Lagi sekali memastikan kepulan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu.
antara strategi objektif bermula menjamin hak janin antar kandungan untuk hidup dan berkembang dalam keadaan selamat, sihat tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi. Selain itu, mengiktiraf dan memupuk keupayaan setiap bayi dan kanak-kanak berfikir dan berperasaan serta dengan label diskriminasi dan dijadikan mangsa oleh masyarakat. Sampai itu menentukan setiap bayi dan kanak-kanak di peringkat awal 2 hingga 6 tahun untuk menentukan perkembangan sel otak secara maksimal. Ia juga bagi membantu tubuh peningkatan keyakinan diri serta perkembangan identiti sendiri yang sihat di satu sana dan jalinan hubungan yang positif dalam komuniti. Seterusnya menentukan setiap remaja 13 hingga 8 tahun diberi perintahan, pengamatan, peluang serta bimbingan untuk mengenali hak-hak dan tanggungjawab serta mengamalkan peranan tertentu dalam keluarga, sekolah dan guru sebagai pesaing untuk memainkan peranan sebagai seorang dewasa kelak. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Syamimi akan menerangkan sedikit tentang objektif 3 dasar sosial negara, iaitu memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Okey, ini adalah penerangan tentang objektif 3 yang bermaksud segala usaha perlu diambil untuk memperkuatkan sistem sokongan sosial yang sedia wujud, iaitu sistem keluarga, komuniti, kumpulan etnik, agama, pendidikan dan organisasi sosial untuk membantu setiap anggota masyarakat membangun dan berfungsi secara optimum serta berfungsi sebagai sistem kawalan sosial. Okey, sistem ini juga menjadi sistem sokongan yang baru sebagai tambahan perlu diwujudkan bagi tugasan tersebut. Okey, struktur objektif 3 tadi ada 20 struktur. Okey, tapi saya akan sebut dalam 2 objektif saja. Okey, saya akan terangkan struktur objektif 3 tadi. Okey, struktur ni adalah sistem ini menggunakan setiap keluarga yang berfungsi sebagai satu pasukan yang saling menyokong dalam memainkan peranan serta tanggungjawab supaya ahli keluarga tersebut berkembang dengan optimum mengikut keunikan dan potensi setiap individu. Okey, selain itu, objektif ini juga mengiktirafkan identiti, kepentingan dan keperluan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia untuk mewujudkan sikap toleran dan saling membantu di dalam dan di antara kaum yang berbeza. Okey, yang seterusnya adalah objektif 4, iaitu menjana sinergi multisektor. Okey, untuk objektif 4, maksud menjana sinergi multisektor adalah kerjasama di kalangan sektor awam serta antara sektor awam dengan sektor swasta dan sukarela perlu dipertingkatkan supaya wujud masyarakat untuk tujuan menjaminkan perkhidmatan sosial yang terbaik bagi semua anggota masyarakat berasaskan konsep bahawa pembangunan sosial adalah tanggungjawab bersama. Persaingan dan pertindihan peranan antara pelbagai agensi dan sektor perlu dikurangi dan diatasi agar penggunaan sumber dan tenaga dapat dioptimumkan. Okey ya, kita sambung dengan seterusnya, iaitu strategi bagi mencapai objektif 4. Okey. Kita sambung dengan seterusnya. Strategi untuk objektif 4 ni ada 9, tapi saya akan bacakan dalam 3 saja atau 2 saja. Okey, first, menggalakkan setiap organisasi atau agensi di peringkat persekutuan negeri, daerah dan komuniti di sektor awam, swasta dan sukarela untuk melakukan kajian dari semasa ke semasa ke atas struktur dan fungsi masing-masing bagi menentukan kemampuan pencapaian matlamat pembangunan sosial. Okey, mereka juga akan meningkatkan dan mengukuhkan peranan dan fungsi bahagian pembangunan sosial di semua peringkat pentadbiran negeri, bahagian atau daerah dan komuniti. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahda binti Muhammad Kazi menerangkan tentang dasar sosial negara. Okey, tahu dasar ini amat penting dalam kehidupan masyarakat agar setiap anggota ni lapisan masyarakat tidak tercicir, terjejas dengan peranan arus negara. Jika negara kita maju tetapi aspek sosial dan negara Malaysia tidak berkembang, ia akan memberi impak yang negatif kepada negara. Kami menyuarakan pendapat tentang Malaysia adalah salah satu negara yang miskin, tidak berupaya menawarkan perkhidmatan seperti kesihatan, pendidikan dan skim mata kepada rakyat masing-masing. Selain itu, kebanyakan program yang dilaksanakan di bawah dasar sosial negara adalah program ad hoc, iaitu program sementara yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Tujuan untuk sementara kebiasaannya diadakan secara tiba-tiba atau secara isu dan keadaan semasa. Okey, atau masalah dalam melaksanakan dasar ini apabila masih terdapat juga sebahagian rakyat ini berfikir sempat dan enggan tolak ansur dengan masyarakat sekeliling, terutama apabila terdapat isu berkaitan dengan perkauman. Oleh itu, masalah ini akan menimbulkan kebincangan dalam hubungan antara internet. Okay. Dasar selangor ini dia mewujudkan nilai murni dan agar negara ini lebih maju untuk masa depan. Itu sahaja video 1 hingga 5. Okey, terima kasih Bas. 2 jam kemudian.